Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang menggemparkan kita hari ini ialah isu tentang peletakan jawatan atau bersaranya Zahid Hamidi. Ini pendedahan Adnan Yaqub. Baru-baru ini kita digemparkan dengan desakan daripada orang-orang tertentu, terutamanya parti pembangkang, supaya Zahid Hamidi lepaskan jawatan dan bersara. Namun demikian dibalas pula, paku keras dibalas dengan mengatakan UMNO juga, ada beberapa pemimpin UMNO juga membalas, kata mereka, daripada mengarahkan Zahid Hamidi yang letak jawatan, apa kata pemimpin Bersatu dan Presiden Parti Bersatu serta pengerusi Perikatan Nasional sendirilah pula, yaitu Muhyiddin Yassin yang bersara dan letak jawatan, kata mereka. Kerana baru-baru ini Muhyiddin telah pun membuat satu pusingan U-turn semasa persidangan dalam Parti Bersatu. Namun demikian, ini pendedahan Adnan Yaqub berkaitan Zahid Hamidi akan bersara. Bekas Menteri Besar Pahang iaitu Tan Sri Adnan Yaqub mendedahkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan bersara selepas kemudahan dan pembangunan di Bagan Datuk dilaksanakan. Menurutnya, perkara itu pernah dizahirkan Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Beliau pun pernah kata hendak bersara dan sebelum itu mahu memastikan kemudahan di Bagan Datuk dilaksanakan. Katanya di pentas Minggu Negarawan bagi mengupas tajuk Malaysia dan Kebebasan Bersuara di sini pada Rabu. Adnan Yaqub berkata demikian mengulas sama ada beliau yakin Ahmad Zahid mampu menerajui UMNO sehingga tahun 2026. Tambah beliau, hubungannya dengan Ahmad Zahid tidak mempunyai sebarang masalah. Tak tahu nak kata apa. Jangkaan persaraan Ahmad Zahid sebab saya dengan beliau tiada apa hal, kata beliau lagi. Saya mendoakan Zahid Hamidi kekal sihat, katanya. Awal bulan lalu, Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan mungkin akan bersara sebagai ahli politik apabila berkata, kini di penghujung perkhidmatan sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk sejak 28 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, satu perkara lagi berkaitan dengan kabinet yang baru dirombak kemarin dahulu ialah apabila Khalid Nordin, timbalan Naib Presiden UMNO, terkejut kerana bertukar portfolio. Beliau kini adalah Menteri Pertahanan. Khalid Nordin, Naib Presiden UMNO, terkejut apabila terlibat dalam perombakan jemaah menteri yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Khalid, Menteri Pengajian Tinggi, ditukar portfolio menerajui Kementerian Pertahanan, menggantikan Muhammad Hassan yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam rombakan diumumkan Anwar Zamli Kadir dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Saya masih terkejut dengan pengumuman rombakan kabinet diumumkan Perdana Menteri hari ini. Kena tunggu majlis rasmi barulah sah bertukar portfolio, katanya menurut berita harian selepas menghadiri majlis di Putrajaya. Rombakan jemaah menteri menyaksikan seorang lagi Naib Presiden UMNO iaitu Johari Ghani dilantik sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi. Selain itu, Ketua Wanita UMNO Nuraini Ahmad dilantik Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ramai penganalisis politik kata Kabinet Anwar Ibrahim kali ini bakal menyaksikan UMNO akan hidup dan bangkit semula. Kerana kebanyakan menteri ataupun semua Naib Presiden UMNO telah pun, hampir semua Naib Presiden UMNO telah pun diberikan jawatan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini berita yang kita tunggu-tunggu selepas Anwar Ibrahim telah pun merombak kabinet beliau. Apa yang berlaku selepas itu memang kita nak tunggu-tunggu. Namun demikian, Anwar Ibrahim menyatakan tiada tempoh bulan madu untuk anggota kabinet. Inilah yang kita suka, ini yang kita mahu.
Bukannya dilantik berbulan madu pula, bukannya dilantik tak buat kerja pula. Anwar Ibrahim wajar mengatakan perkara itu supaya Malaysia tidak terus terbiar, terlena dan terus dibuai mimpi semata-mata. Yang kita kehendaki ialah semua jemaah menteri yang telah dilantik ini segera bekerja, segera melaksanakan tanggungjawab dan segera membantu rakyat. Itulah yang dinasihati oleh Anwar Ibrahim. Kata beliau, tiada tempoh bulan madu untuk anggota kabinet. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan kepada semua anggota kabinet, termasuk yang baru dilantik, bahawa tidak ada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya, mereka perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Beliau berkata, anggota kabinet dan kerajaan juga dituntut untuk menoktahkan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Anwar berkata, perkara itu antara yang disampaikan beliau dalam mesyuarat pertama kabinet baru jemaah menteri pagi tadi. Dalam mesyuarat ini, saya tekankan tentang bidang tugas baru setiap kementerian masing-masing. Mesyuarat juga mengutus penghargaan buat mantan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar atas sumbangan yang telah diberikan. Saya turut menitipkan pesan agar tumpuan dan keutamaan kini mesti lebih terarah dan pantas dalam usaha menterjemah cita dan nurani rakyat, katanya menerusi hantaran di laman Facebooknya hari ini. Mesyuarat itu turut dihadiri ahli-ahli jemaah menteri yang baru, iaitu Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Pelandaran dan Komoditi Datuk Seri Johari Ghani, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Digital Gobind Singh Dio dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim. Semalam Anwar mengumumkan rombakan kabinet yang menyaksikan pelantikan 5 muka baru bagi jawatan menteri dan timbalan menteri. Rombakan kabinet dan penyusunan semula kementerian melibatkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang kini dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian Komunikasi dan Digital pula diasingkan masing-masing kepada Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri bertambah daripada 27 kepada 29, sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran Kerajaan Perpaduan kini adalah 60 orang. Kita nak ucapkan tahniah kepada semua menteri dan timbalan menteri yang baru dilantik, dan kita juga menyeru supaya mereka menjalankan tugas seperti mana yang diamanahkan, dan kita memohon supaya seperti pesan peringatan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, supaya semua anggota kabinet termasuk yang baru dilantik tidak ada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya, mereka perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.